serta ahli kumpulan saya yang bernama Muhammad Razin Abdul Qadir, Muhammad Syahrul Nizam bin Mansur, Muhammad Aiman, dan saya Muhammad Ifan bin Sarif. Kami akan membentangkan proposal kursus AH3020 isu-isu pekerjaan dan guna tenaga bagi sesi 2019-2020. Tajuk proposal kami ialah pengangguran lisan. Sama-sama kita saksikan video ini. Semua kembali bersama saya. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Pengangguran merupakan isu yang hangat diperkatakan pada masa kini, di mana ramai lepasan universiti tidak mendapat peluang pekerjaan seperti mana mereka harapkan. Definisi pengangguran menurut Simon J. pada tahun 1999, pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja walaupun berusia di dalam lingkungan umur yang layak untuk bekerja. Mereka sedia untuk bekerja. Pengangguran yang dihadapi bukan saja di negara sedang membangun, bahkan di negara yang sudah maju terdapat juga isu yang berlaku, iaitu isu pengangguran. Justru itu, pengangguran di Sabah terletak kedua tertinggi dalam negara, seramai 112,000 individu yang dikategorikan sebagai penganggur. Seterusnya adalah tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji isu pengangguran yang berlaku di negeri Sabah. Oleh hal yang demikian, beberapa objektif telah dibentuk bagi mengkaji isu pengangguran yang berlaku di Sabah. Kita masuk pada permasalahan kajian. Pada masa kini, pengangguran lebih banyak dilihat daripada golongan yang bekerja. Hal ini disebabkan kebanyakan golongan penganggur tidak memiliki sebarang kemahiran untuk mencari pekerjaan. Tambahan pula, dengan pembuangan tenaga buruh daripada setengah kawasan turut menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran. Terdapat juga golongan pengangguran yang memiliki kemahiran namun kemahiran tersebut tidak mendapati apa yang majikan maukan. Oleh itu, pengkaji akan menjalankan kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pengangguran. Oke, baiklah. Pergi bagian seterusnya, persoalan kajian. Di sini persoalan yang pertama, apakah punca berlakunya pengangguran di Sabah? Kami akan menganalisis apakah punca berlakunya pengangguran di Sabah sama ada daripada faktor individu, di mana individu itu memiliki peluang pekerjaan yang ada, ataupun peluang pekerjaan di Sabah ini begitu kurang hingga akan menyebabkan pengangguran di sana. Dan yang kedua, apakah kategori-kategori yang termasuk dalam isu pengangguran? Di sini kami akan mengenal pasti sama ada kategori dewasa, belia atau remaja termasuk dalam isu pengangguran. Dan yang ketiga, persoalan kajian. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah pengangguran pada masa depan? Di sini kami akan mengenal pasti langkah yang diambil oleh pihak kerajaan ataupun pihak bukan kerajaan dalam mewujudkan peluang pekerjaan dalam menangani masalah pengangguran di Sabah. Sekian, terima kasih. Oke, saya Muhammad Razin bin Abdul Qadir. Baiklah, saya akan bentangkan bagian saya, yaitu tentang objektif kajian. Yang pertama, objektif kajian mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran di Sabah. Yang kedua, mengkaji jenis golongan yang terlibat dalam isu pengangguran. Dan yang ketiga, mengkaji langkah dalam menangani masalah pengangguran di Sabah. Seterusnya, skop kajian. Di Malaysia, isu pengangguran tidak asing lagi bagi masyarakat. Oleh itu, kajian ini hanya tertumpu kepada golongan pengangguran yang terdapat di negeri Sabah dan hanya tertumpu kepada golongan belia saja yang tidak bekerja. Hal ini demikian kerana
pada masa kini sebilangan besar golongan pengangguran adalah daripada golongan belia. Oleh itu, pengkaji tertarik untuk mengkaji isu pengangguran ini. Pengkaji juga memilih isu pengangguran ini kerana ia bersesuaian untuk dijadikan bahan rujukan yang baru di kalangan golongan belia. Selain itu, pengkaji juga hanya menggunakan penyelidikan perpustakaan sebagai pengumpulan data. Hal ini bermaksud pengkaji hanya menggunakan kajian-kajian lepas untuk mendapatkan data seperti daripada jurnal atau buku-buku dan artikel. Oke. Baiklah, kita akan masuk kepada bahagian limitasi kajian. Kajian ini akan memfokuskan isu pengangguran di Sabah sebagai pilihan kajian. Kajian ini akan melibatkan semua kategori di Sabah iaitu belia, remaja dan dewasa. Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini adalah analisis artikel dan dokumen yang mana melibatkan kajian-kajian yang telah dikaji oleh pengkaji yang lepas. Seterusnya, saya akan menerangkan sorotan literatur untuk kajian lepas. Yang pertama, berdasarkan dari kajian yang dilakukan, yaitu mengenai unemployment among youth in Sabah, causes and cures, dibuat oleh Subramaniam 2004. Pengangguran di kalangan belia lebih tinggi di Sabah berbanding bahagian lain di Malaysia. Kajian ini hanya tertumpu pada golongan muda yang berumur 15 ke 24 tahun. Kumpulan orang ini semestinya berada di sekolah atau kolej dan universiti pada usia ini. Berdasarkan dari penemuan beliau adalah bahawa 5 sebab utama yang dikenal pasti sebagai alasan pengangguran di kalangan belia adalah sebab sikap, kekurangan pengalaman, alasan kesihatan, masalah pengangkutan dan kelayakan rendah. Beliau menyatakan bahawa pengangguran di kalangan belia adalah masalah bagi sebuah negara. Manakala pengangguran di kalangan belia merupakan pembaziran sumber kerana belia dianggap aset penting pelaburan modal manusia. Seterusnya ialah kajian mengenai Inflation and Employment Trade-off Relationship in Malaysia. Ini dibuat oleh Kogit, Asid Mulok Lili dan Logan Nathan 2011. Ini menjelaskan inflasi dan pengangguran menjadi satu isu terpenting pada masa kini kerana mereka mampu merosakkan ekonomi sebuah negara. Bukan hanya kajian menunjukkan kewujudan perpaduan jangka panjang antara inflasi dan pengangguran, tetapi terdapat hubungan punca yang tidak arah dari inflasi ke pengangguran menunjukkan bahawa inflasi mempengaruhi pengangguran. Secara kesimpulannya, masalah pengangguran yang berlaku di Malaysia, terutamanya di negeri Sabah, yang merupakan pengangguran yang paling tinggi dalam negara perlu diatasi. Kesemua pihak haruslah berganding bahu untuk menyelesaikan masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat, terutamanya di negeri Sabah. Kerajaan perlu merangka plan strategik bagi mengatasi kemungkinan yang boleh berlaku. Lepasan universiti harus bijak mengatur langkah kehidupan masing-masing. Jangan terlalu memikirkan profesion yang mereka harapkan. Graduan perlu bermula dari bawah untuk mengasah bakat serta mendapatkan pengalaman mereka, bukannya bermula daripada atas. Justru itu, graduan tidak seharusnya terlalu bersikap memilih kerana ini bukan saja untuk kebaikan negara, malah ia juga untuk kebaikan diri graduan itu sendiri. Dan sikap seperti ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke atas diri mereka sendiri. Renung-renungkan. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.